الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Isra Mi'raj ini kita sambut tiap-tiap tahun. Kalau siapa ada smartphone ini, apa ada lah bukan? Ada. Saya rasa semua pakai smartphone ni, tak ada pakai handphone yang buruk-buruk macam ni, tak ada. Semua pakai canggih-canggih. Tuan-tuan dan puan-puan download 30 juz ayat-ayat Quran ni. Download ke download. Ada ustazah pun saya jumpa baru dia download lagu Giomi. Saya bila ustazah pun tu download lagu Giomi. Download. Kadang-kadang tak terbayang kat kita, betul tak? Sebab itu boleh tuan-tuan beli handphone ni, smartphone. Mula-mula kena dimasukkan ni adalah ayat-ayat Quran. Tak payah susah-susah bawa buku dah. Tuan-tuan, ini nak cerita ini mukadimah dulu. Belum masuk tajuk lagi. Tak payah susah-susah bawa Quran. Tak payah sebab benda ni berat, betul tak? Kalau buku Quran tu berat. Kalau yang besar tu lagi berat, bukan? Apatah lagi kalau kita ada sakit tulang belakang, ada CD tu kan. Lagilah kalau boleh kita nak bawa benda yang sebenarnya ringan. Kalau tuan-tuan beli smartphone tu, benda mula-mula yang tuan-tuan kena downloadkan ni adalah ayat-ayat Quran. Masuk 30 juz semua sekali. Tekan dengan tangan je tuan-tuan. Nak dalam bahasa dia. Nak terjemahan dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu, semua ada. Ya, selain daripada ayat-ayat suci dalam bahasa Arab ini, tuan-tuan boleh dalam zaman sekarang ni, bukan? Tak payahlah tuan-tuan download apa tu, Allah, Yomi ke, lepas tu download lah. Saya pun hairan apa tu, kalau nak download juga, download dah lagu-lagu Melayu. Contoh je, lagu Inang, lagu Zafin, yang tuan-tuan teruja sangat dengan lagu Sai. Lagu-lagu luar ni pasal apa? Dalam Quran disebut lalu dalam permulaan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya nak ambil ayat ringkas saja. Ya, subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ayat ini antara maksudnya maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya pada malam hari, dan ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirujuk sebagai abdi. Ya, abdi ini maknanya bahasa kita hamba. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan kalimah subhanallah, maha suci Tuhan. Allah memuji dirinya. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sukar untuk diterima akal, betul tak tuan-tuan? Boleh percaya ke? Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kalau tidak nak percaya macam mana? Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi daripada Masjidil Haram, daripada bunyi apa pula? Suara saya ni kalau tak ada mic pun cukup kuat. Sampai ke atas tu pun dengar. Sebab itu saya pun heran, bawah kosong lagi duduk atas buat apa? Nak tidur lah tu saja je. Jangan marah ni, lawak ajalah. Marah keluar dia nak pilih apa kita nak dengar, bukan? Ya, betul kan? Ya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini Allah memuji apa nak sebutkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Tuan-tuan fikir dengan logik nak sukar untuk diterima. Daripada Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestin dan seterusnya di Mi'rajkan sehingga ke Sidratul Muntaha dan berlaku dalam beberapa jam, satu malam tak sampai. Bukan? Ketika itu mana ada Soyuz? Tak ada. Mana ada Apollo? Mana memang tak ada punya, bukan? Ya, orang sampai space saja. Ya, ini sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Tuan-tuan nak tengok ini. Ya. Yang sebab itu Allah
memulakan dengan kalimah subhanallah, maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya. Nabi ini dirujuk sebagai hamba. Nak menceritakan Allah ini boleh melakukan apa juga. Sama ada tuan-tuan boleh terima ke tak boleh terima ke, selagi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah segala-galanya. Kan? Ya, bayangkan nak dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini cerita panjang kan, tuan-tuan kan? Ya, nak terima macam mana? Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah subhanallah, maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dada Nabi dibelah, dibedah dan dibersihkan jantung hatinya. Ini soal hati, tuan-tuan. Sebab itu nak jadi orang Islam ni hatinya penting. Hati ni kena baik, hati ni kena bersih, baru dia menjadi. Baru banyak benda kita boleh selesai. Bila hati ni dah bagus dah, tuan-tuan isi aja dia dengan benda-benda baik. Tapi hati kosong, tak diisi, ini masalah. Sebab itu tuan-tuan tengok peristiwa Isra Mi'raj ni simbolik itu, hati, jantung hati ini dibersihkan. Bukan soal organ itu. Betul tak tuan-tuan? Soal dalam kita ini, diri kita ini, ya, menjadi ataupun tidak, nak belajar ataupun tidak. Jadi umat Islam ini, nak jadi umat Islam ini dalam kena penuh, paling baik penuh lah, baru boleh bawa diri. Isra Mi'raj ini mengajar kita melihat balik diri kita ni siapa. Kalau kena diri kita, banyak masalah boleh selesai. Kalau tak kena, masalah. Sebab itu tuan-tuan tengok, ketika peristiwa Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, Nabi dihidangkan dengan 2 jenis minuman. Ada orang kata 3, kita cakap sebut 2 dah. Banyak-banyak jadi keliru. Satu susu, satu lagi arak. Ketika itu tidak salah kalau Nabi nak pilih arak, tak salah. Dihidangkan, dia bagi pilihan. Ketika itu tak salah Nabi nak ambil arak sebagai minuman. Tapi apa yang Nabi pilih? Nabi pilih susu. Sebab susu itu lambang kebaikan. Susu itu ibarat jantung tadi saya sebutkan, jantung hati tadi. Kalau fungsi jantung itu mengempam darah ke seluruh badan, ibarat Islam itu macam jantung. Dia memberikan kebaikan kepada manusia. Susu itu macam tu lah. Sebab itu bayi kalau umur 6 bulan ke bawah, doktor kata apa kan? Bagi dia susu ibu. Cukup untuk dia membesar selama 6 bulan. Lepas itu campur dia sikit-sikit kan? Cukup. Susu itu lambang kebaikan. Arak itu lambang kejahatan. Sebab itu orang yang hatinya baik, ini dah mula kuat. Orang yang hatinya bersih, dia mesti boleh membezakan. Sebab itu saya mulakan peristiwa Isra Mi'raj dengan hati ini. Sebab umat Islam macam hari ini, umat Islam ini, kita bercakap soal hati. Kalau hati dia baik, dalam ni penuh, dia boleh bezakan mana dia baik, mana dia tidak baik, mana dia buruk. Dia mesti boleh bezakan. Tuan-tuan tahu soal peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bawa cerita ini turun kepada 3 jenis manusia. Ini soal hati lagi. 3 jenis manusia. Pertamanya para sahabat, orang yang masuk Islam, dia dah yakin dah. Dada dia penuh, dalam dia penuh. Nabi bawa cerita ini walaupun tak masuk akal, tetapi orang yakin dengan tauhid kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, bawa cerita ini. Dia kata, para sahabat kata, kalau kamu bawa cerita yang lebih pelik lagi pada ini, aku percaya. Itulah para sahabat, tuan-tuan. Sebab dalam ni dah penuh. Dalam penuh, tak ada masalah. Golongan yang kedua, ini pun ramai. Golongan yang kedua pula, masuk Islam ataupun lahir Islam, antara penuh dengan tidak. Bukan maknanya
mengaji sampai jadi ustaz, macam itu ustaz nak ke mana pula, bukan? Tidaklah begitu, tapi sekurang-kurangnya asas tu kuat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ada kemat. Faham tu kan? Tauhid rububiyah ni tauhid mengesakan Allah. Maknanya setiap apa juga yang datang pada Allah kena ikut, kena patuh. Kemudian apa tu tauhid uluhiyah ni tauhid pengabdian kita kepada Allah. Kita ni hamba. Kok mana pun pergi, jangan sombong. Kita ni hamba. Hamba Allah. Hamba tuan-tuan, sebab itu Isra Mi'raj ni Allah kan rujuk Nabi ni hamba abdi. Ayat saya baca dia, buka surah Al-Isra. Allah rujuk ini Nabi Muhammad ni hamba sebab Allah ini nak menunjukkan kekuasaan dia, nak menjalankan hamba ni walaupun itu utusan Allah, Rasulullah. Ya tuan-tuan, pertamanya Isra Mi'raj ini mengajar kita soal keyakinan, soal kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan kan? Sebagai hamba. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kenapa dan mengapa peristiwa Isra Mi'raj ini ambil yang lebih besar lagi, ya, soal apa tu semayang. Betul kan? Ambil budak satu je soal semayang. Ya. Soal semayang yang asalnya berapa kali? 50 kan? Dia berlakulah ulang alik. Tuan-tuan kan apa tu? Ulang alik Nabi Muhammad SAW, apa tu? Ulang alik itu berlaku. Daripada 50 turun apa tu? 5 turun lagi sampailah 5 waktu hari semalam. Saya duk fikirlah kalaulah sembahyang apa tu 50 waktu sehari semalam, tak ada kerja lain kita. Penguat kuasa baru je nak pecahkan pintu, sembahyang. Waktu masuk biar dulu kan apa tu. Kita operasi kemudian, betul tak? Tuan-tuan, saya nak sebut ni, ya, 50 waktu dikurangkan kurang jadi 5 sebab kita sebagai hamba ni Allah tahu sejauh mana kemampuan kita, betul tak? Dan akhirnya diberikan 5 saja kepada kita, bukan banyak pun, 5 je. Dan waktu itu pula disusun 5 ini kena aja waktu itu. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tuan-tuan tengok logik semayang ini, tak habis-habis tanggal gambarnya. Kalau tuan-tuan tengok 5 tu disusun pada waktu yang kena. Betul tuan-tuan? Subuh, tengok. Subuh sebelum kita mencari rezeki, ingat Allah, tuan-tuan kan? Dapat rezeki, tuan-tuan dah lepas makan dah, ya, waktu sampai pula waktu zuhur, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi lagi, ya, untuk kita balik ke rumah, ya, waktu asar dalam perjalanan itu. Dan pergi lagi, apa lepas itu waktu malam pula maghrib, habis maghrib apa tu kemudian isyak. 5 waktu apa tu sehari semalam. Dan kena je tempatnya apa tu waktu solat itu. Generasi kita hari sedang menuju kehancuran. Saya berterus terang, ya. Bangsa lain semakin lama semakin kuat, ya. Saya cakap ni sampai orang marah dengan saya. Bercakap menyedarkan orang Islam, bercakap menyedarkan orang Melayu. Bangsa sendiri tak tengok ke, bukan? Tapi saya nak sebut, kalau tuan-tuan merancang bandar, kalau tuan-tuan ada kuasa itu kita tidak gunakan untuk menyediakan persekitaran yang boleh bina balik anak bangsa ini, persekitaran yang ada identiti ini, yang termasuk saya sebut Jawi tadi. Saya sebut ini, saya mula belajar Jawi umur 7 tahun. Dan saya mula belajar menulis Jawi apabila saya terus berada dalam kelas agama. Sebab saya tak pergi kelas-kelas apa tu lukisan, sebab dulu pilihan saya lah Cina yang pertama ambil agama di Malaysia.
Anak Pak Imam kalah Rizal. Punya bagus Cina ni bukan. Ya. Hari ini saya boleh baca Jawi, tulis Jawi sebab persekitaran itu mengajar saya, yang membentuk saya. Walaupun saya tidak dapat didikan agama Islam di rumah, agama Islam apa hari-hari makan balik bayar. Bukan, saya belajar agama sikit-sikit. Itu cukup untuk saya membawa diri. Walaupun saya bukan ustaz ataupun ustazah, tapi saya tidak menimbulkan masalah kepada orang lain. Sebab umat Islam ni sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, diri dia itu seperti fungsi jantung hati dia, bukan? Mengepam darah ke seluruh badan. Sebagai umat Islam ini, diri kita ini mesti boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sepatutnya begitu. Kalau hidup pun tidak seperti hidup, dia akan menyusahkan seumur hidup mak bapak untuk menjaga. Dan kita dia fahamkan. Tak tahu lah, tengok serigaya apa tu. Begitu lah. Saya nak sebutkan, kita mencari kehancuran itu. Kita tahu masalah. Kita tahu itu masalah. Masalah itu perlu diselesaikan, betul. Tapi kita tambah dan biarkan masalah. Akhirnya masalah terus menjadi masalah. Ini umat Islam hari ini. Tuan-tuan tahu kita ini bersaudara. Sesama saudara ini lebih kurang, betul kan? Dan tuan-tuan kenal siapa dia musuh. Musuh pula itu merancang nak merosakkan Islam. Ya, melawan Islam dan sebagainya. Takkan kita lebih mempercayai musuh daripada sesama Islam? Ya. Saya tak kata semua orang bukan Islam itu memusuhi Islam. Ya. Tapi apa menyebabkan mereka memusuhi Islam? Tak ada sebab tuan-tuan nak memusuhi Islam. Sebab Islam ni tak pernah ganggu orang lain. Hanya saya minta Isra Mi'raj mengajar kita soal membersihkan hati, soal keyakinan, soal membezakan mana dia buruk, mana dia baik dan sebagainya. Saya yakin kalau dalam ini bersih, tuan-tuan boleh bina kekuatan. Jadi kesimpulan, Isra Mi'raj ini bukan sekadar peristiwa. Dia mengajar soal keyakinan, soal nak mendidik hati. Itu saja tuan-tuan sekalian. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang dari saya sendiri. Saya berpandangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga kita sebagai warga Kuala Lumpur bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bandaraya ini. Kita perlu sediakan satu persekitaran yang ada identiti, persekitaran yang boleh membina akhlak di kalangan generasi kita supaya mereka itu dapat membesar dengan persekitaran yang sihat, baik dan bukan sebaliknya. Kan akhirnya saya sebutkan sayangi diri kita, sayangi persekitaran kita dan sayangi bandaraya Kuala Lumpur, sayangi Kuala Lumpur.